Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Disusuli dengan pelbagai kaum di Sabah, Sarawak seperti kaum Iban, Kadasan Dusun, Melanau dan lain-lain. Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan kebiasaannya tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat Semenanjung. India pula membentuk 7.5% daripada populasi. Bahasa Melayu pula digunakan sebagai bahasa rasmi Malaysia dengan bahasa-bahasa lain bebas untuk dituturkan. Maka pada hari ini kami akan membahaskan mengenai perpaduan kaum di Malaysia dari segi bahasa dan budaya. Saya akan memberikan pengertian ringkas mengenai bahasa dan budaya. Bahasa menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua ialah 1. Sistem lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan di dalam sesuatu kelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Seterusnya, kedua, kata-kata yang disusun menurut tata bahasa dan digunakan oleh seseorang dalam percakapan atau tulisan. Seterusnya, dalam pengertian umum budaya merupakan seluruh cara hidup masyarakat atau seluruh aspek pemikiran dan tingkah laku manusia yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang lain melalui proses pembelajaran. Mengikut takrif Dewan Bahasa pula, Kamus Dewan Bahasa pula, budaya membawa maksud cara hidup sebuah masyarakat, tamadun, peradaban dan kemajuan. Umum mengetahui budaya ini konteksnya luas. Maka dengan itu, sebelum kita berbicara dan mengulas lebih dalam mengenai budaya, Yong Yu En akan membahaskan terlebih dahulu mengenai peranan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan di Malaysia. Dan salah satu Malaysia. Perpaduan merupakan intipati yang sering dilaungkan oleh pemimpin dalam menjamin kelangsungan keamanan negara. Rentetan itu banyak medium yang digunakan bagi mewujudkan dan menguntungkan perpaduan khususnya di Malaysia sebagai langkah memastikan negara tidak kucak-kacir akibat persengketaan antara kaum dan antaranya adalah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaran kepada perpaduan kaum. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang diangkat sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Faktor sejarah di mana bahasa Melayu merupakan lingua franca di zaman Kepulauan Nusantara telah melayakkan bahasa Melayu dijulang sebagai bahasa kebangsaan dan digunakan secara rasmi di negara. Selain itu, bahasa Melayu mudah dipelajari dan difahami serta mempunyai bilangan penutur majoriti di Malaysia. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memupukkan perpaduan antara kaum di negara ini. Penggunaan bahasa Melayu di negara ini semakin luas sesuai dengan taraf bahasa ini sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Kerajaan menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pelajar-pelajar bukan sahaja perlu cekap berbahasa dan menguasai ketepatan berkomunikasi, tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu
dan kegiatan harian selaras dengan kegunaan sebagai bahasa perpaduan rakyat. Perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi rakyat. Selain itu, Penyata Razak telah diperakui dan diluluskan menjadi ordinan pelajaran pada tahun 1957. Ordinan ini mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama, iaitu bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghantaran di semua sekolah, khusus untuk membantu memupuk perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk komunikasi berbagai kumpulan etnik dan masyarakat berbagai dialek atau bahasa. Pendidikan bahasa Melayu juga menanam kesedaran terhadap unsur dan nilai kemanusiaan secara menyeluruh melalui pembacaan bahan ilmu dan hasil kesusasteraan, pemupukan semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia diberi penekanan di dalam pendidikan bahasa Melayu agar pelajar-pelajar membina semangat rasa bangga dan cinta akan tanah air di dalam satu wawasan budaya yang dihasratkan. Di samping itu, bahasa Melayu memainkan peranan yang paling penting bukan sahaja dalam memenuhi keperluan seharian manusia, tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum di negara ini. Sesungguhnya, tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu penting demi menyumbang ke arah sebuah negara maju mengikut haluan sendiri. Rakyat Malaysia digalakkan berinteraksi dengan rakan-rakan yang berlain bangsa dan kaum bagi memupuk perpaduan negara. Kata pepatah, melentur buluk biarlah dari rebongnya. Benih-benih perpaduan perlu disemai dalam jiwa sejak kecil dengan menguasai bahasa Melayu supaya dapat berkomunikasi dengan rakan-rakan yang terdiri daripada berbagai kaum. Dengan adanya sejenis bahasa yang boleh difahami dan digunakan untuk berinteraksi dengan semua kaum di Malaysia, perselisihan faham dan pertengkaran antara kaum dapat dielakkan. Selain daripada itu, penyatu paduan rakyat di negara ini dapat dilaksanakan melalui aktiviti kelab dan persatuan bahasa Melayu di mana pelajar atau orang ramai dapat berinteraksi di antara satu sama lain di dalam komuniti tersebut. Dengan ini, mereka berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama dan semangat kekitaan. Aktiviti-aktiviti seperti Minggu Bahasa Kebangsaan, majlis deklamasi sajak, berbalas pantun, syarahan dan pidato antara kaum boleh meningkatkan perpaduan sesama mereka. Seterusnya, bahasa Melayu juga dapat membantu membentukkan jati diri bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami. Menyatu paduan rakyat melalui bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan boleh mewujudkan melalui penerapan nilai-nilai murni seperti yang tercatat di dalam matlamat pendidikan kebangsaan, iaitu pembentukan masyarakat yang bersatu padu,
Oleh itu, apabila pendidikan dianggap sebagai alat yang berfungsi sebagai bahasa perpaduan, boleh mengambil bahagian dalam isu menjatuhpadukan rakyat kerana bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa pengantar dalam pelbagai bidang. Bahasa Melayu ini bukan hanya dipelajari dari buku kata atau bahkan dari kajian TV. Maka, sekolah juga berperanan sebagai medium untuk memperkenalkan bahasa Melayu dan juga budaya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penerapan bahasa dan budaya di sekolah, Crystal Lim Carway akan memberi penerangan mengenainya. Perpaduan merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam mengekalkan keharmonian rakyat dan keamanan negara. Terutamanya, rakyat kita terdiri daripada berbilang kaum. Oleh itu, semangat perpaduan dan sikap hormat menghormati perlu dipupuk dalam kalangan rakyat semasa mereka berada di bangku sekolah. Remaja-remaja zaman sekarang membelanjakan kebanyakan masa mereka di sekolah. Justru itu, jelaslah bahawa pihak sekolah memainkan peranan yang penting dalam memupuk elemen ini dalam kalangan remaja. Usaha-usaha memupuk perpaduan perlu dijadikan keutamaan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah merancangkan aktiviti dalam program rancangan integrasi murid untuk perpaduan ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai RIMUK yang dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran di sekolah-sekolah. Melalui program seperti program Sambutan Hari Raya, murid-murid Cina dan India berpeluang mempelajari dan mengalami sendiri budaya masyarakat Melayu ketika menyambut perayaan Hari Raya. Contohnya, murid-murid lelaki Cina dan India begitu tampan mengenakan baju Melayu lengkap bersamping, manakala yang perempuannya pula manis mengenakan baju kurung dan berkebaya. Hal ini tentu dapat menarik perhatian pelajar lain yang tidak terlibat. Murid-murid yang terlibat dalam penyambutan ini turut akan bekerjasama dan berinteraksi antara satu sama lain supaya kerja untuk memastikan sambutan berjalan lancar. Justru itu, sesungguhnya program RIMUK memang dapat memenuhi aspirasi memupuk perpaduan melalui penglibatan murid sebagai kaum dan acara-acara yang diatur oleh pihak sekolah. Aktiviti di dalam kelas seperti perbincangan dalam kumpulan turut memainkan peranan menyemai nilai-nilai perpaduan dalam sanubari murid-murid yang masih mentah. Guru-guru mesti memastikan setiap kumpulan dianggotai oleh murid-murid berbilang kaum. Hal ini secara tidak langsung menggalakkan mereka untuk berinteraksi dengan satu bahasa seperti apa yang UN sudah jelas tadi, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Apabila murid yang berbilang kaum berada di dalam kumpulan yang sama. Melalui aktiviti kumpulan ini, murid-murid akan belajar nilai bekerja sama, tolong-menolong dan hormat menghormati dalam usaha menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Contohnya, dalam menyiapkan tugasan bahasa Melayu, mereka akan bekerja sama mengumpul isi-isi, saling bertukar idea dan pendapat. Bersatu hati untuk memastikan tugasan dapat disiapkan sebaik mungkin mengikut tarikh yang ditetapkan oleh cikgu. Jelaslah melalui aktiviti berkumpulan ini, murid-murid dapat mengemalkan semangat bersatu padu tanpa mengira kaum. Aktiviti seumpama ini mesti terus dipraktikkan di sekolah sebagai usaha untuk mencapai aspirasi perpaduan kaum. Selain itu, sekolah juga boleh mengadakan bulan budaya dan bahasa untuk menggalakkan minat pelajar terhadap bahasa dan budaya berbagai kaum.
Melalui aktiviti seperti perbandingan, penulisan esei atau cerpen dan kuis yang berkenaan dengan pelbagai bahasa dapat memupuk pengetahuan pelajar dalam tata bahasa dan aspek-aspek sastera seperti gaya bahasa, teknik penceritaan, persoalan dan lain-lain bagi suatu karya sastera. Selain ini, persembahan syair juga boleh diadakan untuk tujuan yang sama. Hal ini dapat membantu mereka menambah ilmu pengetahuan belajar terhadap bahasa lain. Selain itu, perkara ini dijalankan secara kumpulan dapat mewujudkan semangat bekerjasama yang baik antara ahli kumpulan yang bertujuan untuk mencapai kegemilangan. Perpaduan antara kaum dapat dipupuk secara tidak langsung. Jelaslah bahawa dalam hal ini, pihak sekolah telah membekalkan suatu platform bagi murid pelbagai kaum untuk berinteraksi dan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid. Di samping itu, sistem pendidikan yang memperkenalkan sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, proses perpaduan kaum dapat dipercepatkan. Sebagai contohnya, aktiviti berkumpulan sekolah yang dijalankan sebagai teratur bersama murid-murid dapat memperkasa hubungan kaum di peringkat antara sekolah. Selain itu, penggunaan serta penerapan bahasa rasmi negara kita, iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan, turut boleh membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Pendek kata, sekolah wawasan ini memperkasakan proses perpaduan antara remaja dengan menggalakkan penggunaan bahasa Malaysia. Kesimpulannya, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan di sekolah dalam usaha memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid. Umpama, menyemai benih yang diharapkan hidup subur dan menghasilkan buah yang manis, bibit-bibit perpaduan mesti disemai, dibajar dan disiram dengan penuh kesabaran supaya menghasilkan murid yang bersatu padu dan saling menghormati. Perpaduan merupakan tongkat kekuatan dan keamanan negara. Justeru itu, murid-murid yang bakal menjadi pemimpin pada masa hadapan mesti memiliki semangat bersatu padu untuk memajukan negara serta mengekalkan kemerdekaan dan keharmonian negara. Oleh itu, komitmen semua pihak turut diharapkan agar aspirasi murni negara, iaitu mengekalkan perpaduan kaum, dapat direalisasikan supaya negara kita kentang daripada diancam oleh anasir-anasir yang cuba untuk memecah belahkan rakyat. Ingatkanlah kata bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Di samping aktiviti yang saya sebutkan sebentar tadi, di sekolah juga kita didedahkan dengan pelbagai jenis sukan. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan pelbagai tujuan untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Oleh itu, Yongshi akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai budaya sukan menyumbang kepada perpaduan kaum di Malaysia. Sukan merupakan sesuatu aktiviti kerjasama atau daya saing dalam bentuk permainan. Sukan juga boleh didefinisikan sebagai aktiviti rekreasi untuk membina kesihatan tubuh badan, mental dan moral. Bagi Malaysia, sukan telah digunakan ke arah membina perpaduan kaum dalam masyarakat yang berbagai etnik. Bagi masyarakat yang berbilangan kaum, sukan memang memainkan peranan yang penting untuk menyatukan kaum-kaum yang ada, sama ada mereka bertindak sebagai ahli sukan atau
sekadar penyokong, sejarah telah membuktikan perpaduan dapat dipupuk dengannya. Jadi, hari ini saya ingin menerangkan peranan-peranan sukan yang boleh membina perpaduan kaum antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat dan negara kita. Di Malaysia, sukan bukan hanya berfokuskan sesuatu bangsa atau etnik sahaja. Jadi, kebebasan perlimpatan dalam bidang sukan telah memupukkan perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Sukan secara berkumpulan seperti bola sepak, bola tampar, bola keranjang dan hoki amat digemari oleh pemuda rakyat Malaysia. Dalam sesebuah kumpulan, setiap individu berasal dari latar belakang yang berbeza. Untuk mencapaikan sasaran pemenangan dalam pertandingan, mereka perlu berkumpul untuk menjalankan latihan dalam jangka masa yang panjang. Kadang-kadang mereka juga perlu berkumpul di kamp latihan sebelum sesuatu pertandingan. Sebagai kumpulan, mereka akan saling membantu dan bekerjasama untuk mencapaikan sasaran mereka. Pada masa yang sama, mereka juga perlu menganggap bahawa setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam pasukan. Secara tidak langsungnya, anggapan ini telah boleh mewujudkan semangat perpaduan dalam pasukan mereka. Melalui pergaulan dan interaksi yang lama ini, mereka juga boleh melahirkan persefahaman yang lebih erat antara satu sama lain. Secara tidak langsungnya, sukan telah menjadikan salah satu alat yang baik untuk mereka berkenal walau mereka berasal dari bangsa atau etnik yang berbeza. Secara tidak langsungnya, semangat perpaduan telah dibina melalui sukan secara berkumpulan. Selain itu, pelbagai pihak juga menyatakan sukan boleh menyatukan rakyat Malaysia yang berbilangan kaum. Jadi, banyak badan atau kelab sukan telah ditubuhkan di seluruh Malaysia dalam sektor awam dan sektor swasta. Bagi sektor awam, salah satu badan yang bernama Malaysia Dance Sport Federation. Ia telah ditubuhkan untuk membangunkan dance sport di peringkat kebangsaan untuk seluruh rakyat Malaysia tanpa mengenal kaum atau warna kulit. Bagi sektor swasta, kita boleh mendapatinya di sekeliling kita seperti kelab badminton, kelab talian, kelab golf dan sebagainya. Melalui minat yang sama, rakyat berupaya berkenal dan terus membina semangat setia kawan atau pasukan semasa perlibatan dalam badan atau kelab sukan Malaysia. Selama-lamanya, hubungan antara etnik dapat dieratkan melalui aktiviti sukan yang ditubuhkan oleh badan atau kelab di sekeliling Malaysia. Di samping itu, semangat perpaduan kaum juga boleh disemai dalam kalangan penyokong atau penonton semasa mereka menyokong pasukan yang sama. Semasa Sukan Asia Tenggara 2017, pasukan bola sepak kita bertandang dengan pasukan dari Thailand. Selain pertandingan yang sengit itu, benda yang juga menarik kita ialah sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia. Ramai penyokong berkumpul di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Mereka tidak berbelah bahagi dan juga bersama-sama memberikan sokongan yang hangat kepada pasukan negara kita. Apabila pasukan bola sepak negara kita mengalahkan pasukan Thailand dan mendapatkan kejohanan dalam pertandingan, sorakan dan sokongan mereka adalah amat bersemangat, kuat dan bersatu padu tanpa mengira kaum. Tambahan lagi, senario ini juga boleh
dapat dilihat semasa Sukan Olimpik. Sesungguhnya ramai atlet Malaysia berdiri daripada kaum yang berbeza, tetapi sukan lagi sekali menyatukan rakyat Malaysia yang berbilangan kaum. Sebagai contohnya, semangat persatuan dapat ditunjukkan semasa masyarakat Sarawak menyambutkan kepulangan Datuk Pandera Linglong melalui adat istiadat etnik beliau, iaitu etnik Bidayuh. Hal ini telah menunjukkan sukan memang boleh menyatukan rakyat Malaysia daripada berbilangan kaum. Sehingga kini, sukan tradisional yang popular di Malaysia seperti sepak raga, gasing, tarian single dan yoyo Cina merupakan aktiviti yang penting untuk mengeratkan hubungan antara rakyat yang berbilangan kaum. Bagi setiap sukan tradisional, ia mempunyai kesenian diri yang melambangkan keunikan dan keharmonian kaum-kaum sendiri. Melalui sukan tradisional, rakyat akan lebih memahami adat istiadat kaum-kaum tertentu. Sebagai contohnya, tarian single merupakan salah satu sukan tradisional Cina yang amat digemari oleh rakyat Malaysia. Pada masa kini, tarian single bukan sahaja membuat persembahan pada perayaan Tahun Baru Cina sahaja, malah ia juga diadakan semasa rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri dan Deepawali. Maknanya, rakyat Malaysia juga turut menerima adat istiadat daripada kaum-kaum yang lain. Tambahan pula, seseorang kaum Melayu yang bernama Syahdatua Azmi pernah menjadi juara pertandingan tarian single peringkat antarabangsa di Arena of Star Genting Highlands pada tahun 2010. Menurut beliau, perlibatannya dalam tarian single turut mendidiknya supaya sentiasa bekerja secara berpasukan, saling tolak ansur, bergaul dan menghormati kaum-kaum yang berbeza. Jadi, hal ini telah membuktikan sukan tradisional daripada pelbagai etnik boleh mengeratkan hubungan dan menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Hal ini juga boleh memupukkan persatuan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tidak boleh dinafikan budaya sukan telah mengamalkan peranan yang penting dalam persatuan kaum. Jadi, kerajaan dan semua pihak berkuasa perlu bekerjasama untuk meningkatkan mutu sukan dan mengembangkan aktiviti sukan Malaysia melalui pelbagai program yang menarik. Apabila sudah bersukan, pastinya kita akan rasa lapar, bukan? Tambahan pula, Malaysia juga cukup terkenal berbagai jenis makanan, daripada makanan tradisional, makanan diolah, makanan masyarakat di Malaysia dan sebagainya. Oleh itu, Fatin Zariha akan menerangkan budaya berkongsi makanan mengeratkan lagi persatuan dalam kalangan masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, Malaysia adalah sebuah negara yang berdaulat dengan identiti nasional yang tersendiri. Dari segi aspek kepelbagaian makanan ini telah sedikit sebanyak menjadi pemangkin perpaduan yang mencerminkan latar belakang kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik. Setiap kumpulan etnik ini memiliki warisan jenis makanan tersendiri yang beraneka warna maupun dari segi rasa serta mempunyai sejarah masakan yang tersendiri untuk diketahui, dipelajari dan bahkan untuk dimiliki bersama. Oleh kerana itu, Malaysia memiliki aset yang paling berharga dari segi kepelbagaian makanan yang bukan sahaja dalam proses mengeratkan ikatan perpaduan, bahkan turut menarik perhatian dari pelbagai sektor ekonomi yang lain.
Budaya makanan Melayu misalnya mempunyai keunikan yang tersendiri. Bagi budaya makanan masyarakat Melayu, pelbagai jenis lauk pauk yang terhidang tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan sajian nasi. Nasi merupakan makanan utama rakyat Malaysia dan masyarakat Melayu amnya. Jika kita lihat, budaya makan Melayu itu sendiri adalah seperti lelaki akan duduk bersila atau perempuan akan bersimpuh di atas tikar. Kaum Melayu juga akan mencuci tangan sebelum dan selepas makan dengan menggunakan kendi air, dan sewaktu makan, kebiasaannya kaum Melayu akan makan menggunakan hujung jari. Apabila ingin mengambil lauk pauk di atas meja pula, mereka akan menggunakan tangan kiri untuk mengambil makanan. Kaum Melayu juga sering dinasihatkan agar tidak meminum air dengan jumlah yang banyak semasa makan bagi mengelakkan kita berasa cepat kenyang sekaligus menyebabkan pembaziran makanan. Seterusnya, tidak dinafikan juga budaya makanan masyarakat Cina turut mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Bahan utama dalam menu masyarakat Cina ialah bahan soya yang terdiri daripada tauco, tahu dan kicap soya serta lain-lain. Bahan ini kemudian akan diolah bersama rempah yang digunakan oleh kaum Melayu seperti kayu manis, daun ketumbar dan sebagainya. Jika kita lihat pula budaya makan masyarakat Cina ini, mereka akan makan menggunakan penyepit, dan apabila mereka memakan sayur-sayuran yang panjang, mereka akan makan sedikit demi sedikit, dan apabila mereka memakan mi, mangkuk mi tersebut akan diangkat rapat ke mulut sehingga mereka dapat makan mi tersebut dalam keadaan baik dan tidak bersepah atau terpercik kuah minya. Bagi masyarakat India pula, elemen yang menggambarkan keunikan makanan kaum tersebut sudah tentunya penggunaan daun pisang sebagai alas makanan bagi menggantikan pinggan mangkuk. Daun hijau yang beraroma itu bukan sahaja memudahkan proses menghidang makanan, bahkan membangkitkan selera. Mereka juga menggunakan kendi air untuk mencuci tangan sebelum dan selepas makan. Masyarakat India turut menggunakan hujung jari untuk makan. Tidak dilupakan juga makanan kaum yang terdapat di Sabah Sarawak yang menjadikan Malaysia sangat unik. Sebagai contoh, makanan masyarakat Iban di Sarawak iaitu manuk pansu. Manuk pansuk merupakan hidangan wajib ketika hari perayaan seperti Hari Gawai yang mengandungi ayam yang dimasak di dalam buluh bersama dengan daun ubi sebagai penambah aroma dan amat sesuai untuk dimakan bersama nasi. Tidak ketinggalan juga makanan warisan Sabah iaitu hinapan bagi suku kaum Kadazan Dusun. Hidangan ini terdiri daripada isi ikan segar yang dicampur dengan biji buah bambangan yang telah diparut bersama cili merah, halia, bawang merah, limau kapas dan garam. Fakta menarik tentang hinapan ini ialah isi ikannya tidak perlu dimasak kerana ia akan masak dengan adanya perahan jus limau. Ala-ala sushi juga hidangan ini. Menarik, bukan? Dapat kita lihat budaya makan kesemua masyarakat yang terdapat di Malaysia pada masa kini sudah sebati dengan kita semua. Inilah Malaysia. Sebuah negara yang mempunyai pelbagai etnik tetapi disatukan dengan elemen budaya makanan warisan pelbagai etnik. Kesyukuran setiap rakyat diluahkan melalui perkongsian budaya tetapi masih tetap menghormati agama masing-masing. Begitu juga dengan makanan. Kaum yang berbilang bangsa mengambil tahu tentang apa makanan yang boleh dimakan atau apa yang tidak boleh dimakan oleh sesebuah masyarakat yang mempunyai
perintah keagamaan masing-masing. Dapat kita lihat bukan sekadar kesedapan makanan itu yang dinikmati, tetapi di sebalik penerimaan itu yang mewujudkan keharmonian dalam masyarakat pelbagai kaum dan etnik yang secara langsung telah menjadikan Malaysia sangat unik di mata dunia. Cuba kita letakkan beberapa bungkusan nasi lemak di atas meja. Kemudian kita akan lihat hasilnya di mana semua kaum perlu duduk semeja yang sama sambil menikmati nasi lemak yang terhidang. Walaupun mereka berlainan agama, fahaman, pemikiran dan latar belakang kerjaya, usia maupun politik, namun tiada siapa yang menafikan budaya memakan nasi lemak mampu menjadi kuasa integrasi antara kaum. Apa tidaknya, di meja itulah mereka bergelak ketawa, berbual, berbincang dan yang paling penting, nasi lemak itu menjadi kuasa penyatu rakyat. Ini adalah antara ungkapan yang disampaikan oleh masyarakat dan pembeli nasi lemak sehinggakan mereka tidak boleh hidup tanpa menikmati makanan nasi lemak yang terhidang. Tidaklah saya andaikan yang nasi lemak ini sahaja yang menjadi titik kepada perpaduan. Namun dapat kita lihat bagaimana makanan yang pada asalnya milik sesebuah masyarakat telah menjadi milik kita semua bersama untuk dinikmati. Kepelbagaian makanan ini secara tidak langsung menjadi juadah pilihan yang akan dihidangkan di rumah-rumah terbuka sewaktu musim perayaan di Malaysia. Ini kerana kepelbagaian makanan membolehkan kesemua lapisan masyarakat dapat menikmati variasi makanan Malaysia. Koshigan anak lelaki Govala Krishnan akan menerangkan bagaimana budaya rumah terbuka sewaktu musim perayaan di Malaysia menjadi penyumbang kepada perpaduan kaum itu sendiri. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang kaum, adat dan juga agama. Oleh demikian, sememangnya terdapat pelbagai jenis perayaan yang akan disambut sepanjang tahun dan amalan rumah terbuka menjadi suatu kebiasaan dalam kalangan masyarakat kita. Apabila tiba sahaja musim perayaan seperti Hari Raya, Hari Deepavali, Tahun Baru Cina dan juga Hari Christmas, masyarakat Malaysia akan mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi rumah terbuka tersebut yang diadakan oleh saudara mara, jiran tetangga, rakan-rakan dan juga perayaan atau rumah terbuka yang dianjurkan oleh pihak kerajaan sendiri. Bermula pada tahun 2000, kerajaan Malaysia telah memutuskan bahawa sebanyak 6 perayaan kaum utama di Malaysia akan dijadikan perayaan utama yang akan disambut sebagai perayaan peringkat nasional. Sambutan-sambutan ini terdiri daripada Hari Raya, Tahun Baru Cina, Hari Christmas, Hari Deepavali, Hari Gawai dan juga Hari Keamatan oleh rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Sejak daripada itu juga perayaan kaum utama ini sering diraihkan pada peringkat negeri serta kebangsaan anjuran bersama daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri pada setiap tahun. Inisiatif ini merupakan usaha kerajaan dalam memastikan amalan sambutan perayaan ini diteruskan setiap tahun supaya keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia akan terus mempan. Menyedari kesungguhan kerajaan menganjurkan rumah terbuka pada peringkat nasional, sudah pasti sambutan perayaan berkenaan ada kemaslahatannya kepada negara dan masyarakat. Persoalannya yang sering berlegar-legar di kawasan kita ialah apakah sumbangan ataupun apakah kesan positif amalan
rumah terbuka dalam usaha untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kita. Dan yang pertama sekali ialah amalan rumah terbuka dapat menggalakkan kesefahaman antara satu kaum dan kaum yang lain. Melalui amalan rumah terbuka ini, kita didedahkan kepada nilai kepercayaan, adat, budaya, makanan, pakaian dan banyak lagi informasi tentang sesebuah kaum tersebut. Dengan memahami lebih dekat tentang sesebuah kaum itu sendiri, secara tidak langsung ini dapat melupuskan segala stigma ataupun persepsi buruk yang tidak benar tentang kaum tersebut. Secara langsung, perpaduan dapat dipupuk apabila persepsi, tanggapan dan perlakuan yang buruk itu terhadap kaum yang lain telah pun berubah ke arah yang lebih positif. Selain daripada itu, amalan rumah terbuka juga memupuk sifat toleransi yang dapat membentuk perpaduan antara kaum. Dengan mengunjungi rumah terbuka, sesuatu hubungan telah terjalin melalui hasil perbualan, perkongsian dan sebagainya dalam kunjungan tersebut. Kita akan lebih bertoleransi dengan adat, budaya dan kepercayaan mereka kerana kita telah mengalaminya sendiri, meraihkan bersama dan faham tentang signifikasi sambutan perayaan tersebut. Oleh itu, segala perselisihan faham antara satu dengan lain boleh ataupun dapat dielak apabila kita lebih dekat dan lebih tahu tentang kaum yang lain. Bukan itu sahaja, aktiviti rumah terbuka ini boleh merapatkan ataupun mengukuhkan hubungan silaturahim antara keluarga, rakan-rakan sekeliling, jiran dan komuniti yang terdekat dengan kita juga. Walaupun ia dilihat sebagai satu aktiviti yang kecil ataupun mudah, tetapi aktiviti seperti ini sebenarnya mempunyai satu impak yang cukup besar dalam menggalakkan perpaduan. Aktiviti rumah terbuka ini seolah-olah menyediakan suatu suasana ataupun ruang yang cukup selesa dan bukan formal untuk kita bersosial. Ini juga merupakan masa yang sesuai untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang lama, saudara mara yang jauh, dan juga menjadi satu tempat yang sesuai untuk kita membuat kenalan-kenalan baru tanpa mengira kaum, bangsa, umur dan sebagainya juga. Aktiviti rumah terbuka bukan sahaja boleh diadakan di rumah, tetapi ia juga boleh diadakan di tempat kerja kita sendiri. Ini sekaligus menjadi satu amalan yang dinanti-nantikan oleh para rakan kerja kita agar menyediakan satu peluang setiap tahun untuk berkenalan dan bersosial dan lebih merapatkan kita dengan rakan sekerja kita. Seterusnya, jika kita lihat daripada skop yang lebih luas lagi, aktiviti rumah terbuka ini telah ataupun mampu menyatukan satu masyarakat dalam sesebuah komuniti. Taburan penduduk mengikut kaum yang kita boleh lihat pada zaman kini adalah di kawasan-kawasan perumahan, daerah, zon ataupun di negeri Malaysia, negeri-negeri di Malaysia kini lebih bercampur dengan pelbagai kaum yang tinggal bersama-sama dalam satu komuniti. Oleh itu, untuk mengelakkan daripada berlakunya sifat berpuak-puakan ini dalam sesebuah kaum itu sendiri, aktiviti rumah terbuka ini adalah antara langkah yang paling mudah untuk
mengelakkan daripada berlakunya pokok yang radikal dan hanya mahu menjaga kebaikan kaumnya sendiri. Usaha kerajaan untuk menganjurkan rumah terbuka besar-besaran di peringkat daerah ataupun zon juga telah menggalakkan semua golongan komuniti untuk berkumpul bersama dalam meraihkan ataupun merayakan perayaan tersebut bersama-sama. Bagai kata, bagai serumpun bak serai, susun bak siri, perpaduan antara kaum hanya berkesan apabila semua masyarakat dapat bersama-sama tanpa persengketaan. Dan kesimpulannya, perpaduan merupakan sesuatu yang hanya dapat dicapai dengan kerjasama yang jitu daripada semua pihak. Bayangkan jika salah faham dan pertengkaran antara kaum yang berlaku pada suatu ketika yang dahulu masih berlanjutan, sudah pasti rakyat Malaysia tidak dapat merasa keamanan yang kita perolehi pada masa kini. Keamanan yang kita kecapi ini adalah hasil daripada kerjasama rakyat Malaysia dalam menyantuni bahasa dan budaya yang pelbagai. Perpaduan yang menjadi asas keteguhan sesebuah negara ini tidak lain dan tidak bukan bergantung kepada rakyat Malaysia juga. Bahasa Melayu memainkan peranan yang penting sekali dalam menyatu padukan semua kaum di Malaysia. Dengan adanya bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, kita dapat berkomunikasi secara terbuka tanpa halangan dan elakkan daripada berlakunya perselisihan faham. Aktiviti yang berkaitan dengan bahasa Melayu ataupun bahasa dan juga budaya yang dianjurkan di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu penyumbang untuk kita mencapai perpaduan. Hal ini demikian kerana apabila adanya aktiviti yang pelbagai, rakyat Malaysia akan didedahkan dengan keunikan bahasa dan budaya yang kita miliki sebagai satu rakyat yang berbilang bangsa dan kaum. Oleh itu, usaha kerajaan dan juga sekolah-sekolah untuk terus mengadakan aktiviti berkaitan dengan bahasa dan budaya perlu diteruskan setiap tahun agar memastikan generasi-generasi baru terus didedahkan kepada keunikan dan kepelbagaian setiap kaum di Malaysia. Dan selain itu juga sukan juga menyumbang kepada perpaduan kaum di Malaysia, seperti yang telah dihuraikan oleh kawan saya pada sebentar tadi. Acara sukan ini menyatukan kaum-kaum yang ada, sama ada mereka bertindak sebagai ahli sukan sendiri ataupun sekadar penyokong. Kerana apabila terdapat acara sukan yang berlangsung, semua orang tidak kira bangsa, tidak kira kaum akan bersatu dan menyokong atlet-atlet yang berjuang. Seterusnya dan juga akhirnya, amalan rumah terbuka dan kepelbagaian makanan pada musim perayaan oleh kaum-kaum yang ada di Malaysia juga menjadi penyumbang kepada perpaduan kaum itu sendiri. Perpaduan merupakan kunci dalam kesejahteraan dan kestabilan sebuah masyarakat sekaligus untuk membentuk sebuah negara yang lebih membangun, yang lebih aman dan juga berjaya. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah mengekalkan keunikan kita sebagai satu masyarakat yang berbilang kaum dan sentiasa menghargai perbezaan yang ada. Sekian, terima kasih.